Salam sejahtera, syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim yang semakin mantap. Hari ini disahkan PKR meletak calon bertanding di PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap yang meniti di bibir para penggiat politik, pengikut politik, penggemar politik satu nama, walaupun ada 5 nama yang disenarai pendekkan untuk calon pilihan raya PRK Sungai Bakap. Namun demikian, ada satu nama yang menjadi bualan, yaitu Nurul Izzah Ibrahim atau Anwar Ibrahim. Nurul Izzah ialah timbalan Presiden Parti PKR dan merupakan seorang pemimpin yang terbukti berkaliber, bahkan mempunyai ciri pemimpin masa depan yang luar biasa diperlukan oleh negara ini. Ada yang menggelar bahawa Nurul Izzah mungkin akan menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia. Meskipun baru-baru ini Nurul Izzah telah kalah secara mengejut di Permatang Pau, namun demikian ada yang menganggap kekalahan Nurul Izzah bukan kerana kelemahan Nurul Izzah, tetapi semata-mata kerana gelombang Perikatan Nasional yang pada waktu itu tidak mengenal apapun erti perjuangan, hanya kerana gelombang semata-mata. Walau bagaimanapun, sehingga ke hari ini masih ramai mempersoalkan apakah keuntungan yang telah diperoleh oleh para pengundi di Permatang Pau selepas mereka menolak atau tidak mengundi Nurul Izzah. Adakah pemimpin pemenang yang mengalahkan Nurul Izzah itu jauh lebih baik daripada Nurul Izzah, atau sekadar menang dan tidak ada fungsi semata-mata? Itu sebabnya ramai yang menganggap Nurul Izzah paling sesuai untuk dicalonkan sebagai calon PKR di Sungai Bakap. Saya, kalau ditanya, saya setuju kalau Nurul Izzah diletakkan sebagai calon PKR di Sungai Bakap, memandangkan Nurul Izzah memang adalah satu peribadi pemimpin masa depan Malaysia yang amat dialu-alukan. Ada juga yang mencadangkan kalaulah Khairi Jamaluddin pun bertanding di sana, mungkinkah Khairi boleh menang? Wow, kita pun tertanya-tanyalah, mahukah Khairi Jamaluddin bertanding di Sungai Bakap? Dan siapakah pula yang akan diwakili oleh Khairi Jamaluddin? Takkanlah tiba-tiba Khairi Jamaluddin mewakili Parti Perikatan Nasional pula? Itu yang menjadi mungkin kontroversi besar kalau tiba-tiba Nurul Izzah melawan Khairi Jamaluddin. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Chow Kon Yew berkata, tiada parti lain dalam komponen kerajaan perpaduan menuntut bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri itu secara tradisi ditandingi PKR pada pilihan raya sebelum ini. Ketua Menteri itu juga berkata, barisan kepimpinan kerajaan perpaduan Pulau Pinang telah memutuskan dengan sebulat suara bahawa parti PKR akan menghantar calon atas semangat parti yang bertanding sebelum ini diberi keutamaan untuk bertanding semula. Jika jadi kita akan masuk pertandingan ini atas semangat kebersamaan yang kita sudah jalinkan pada pilihan raya umum PRU dan pilihan raya negeri PRN yang lalu, dan PKR sedia menyahut mandat memilih seorang calon bagi PRK Sungai Bakap, kata beliau. Dalam hal ini, parti lain tidak meminta untuk bertanding atas semangat kebersamaan. Malah sebelum kita buat keputusan, semua parti menyatakan sokongan kepada PKR untuk menghantar calon, dan ia keputusan straightforward tanpa ada seberang pertikaian, katanya.
Saudara-saudara sekalian, untuk makluman dan sebagai rekod, kemenangan Parti PAS di kawasan Sungai Bakap hanyalah kemenangan yang kecil, yaitu hanya dengan majoriti 1.563 undi. Maka dengan itu bolehlah dikata kemenangan di Sungai Bakap hanya kerana gelombang PN yang berlaku baru-baru ini. Tapi adakah gelombang itu mampu timbul lagi? Kita tunggu dan lihat. Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Terima kasih kerana menonton channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi tamparan hebat diterima oleh Perikatan Nasional. Apabila ahli parlimen yang digugurkan daripada Parti Bersatu membuat kenyataan paling padu maut. Pukulan padu maut lah. Dengan kata yang lebih mudah, ala-ala kampung punya cara, ialah memberikan pukulan KO. Dengan kenyataan dan pengakuan ini, boleh kata inilah pukulan tinju KO yang membuatkan Bersatu mungkin hilang punca segala-galanya. Kata ahli-ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim yang telah disahkan, digugurkan keahlian daripada Bersatu, mereka kata, kami tidak keluar Bersatu, hanya mahu peruntukan kerajaan. Itu saja. Mudah difahami. Anda di luar sana tidak perlu jadi terlalu bijak untuk mengerti maksud ini. 6 ahli parlimen yang disangka keluar parti atau meninggalkan parti ini sebenarnya tidak melakukan apa-apa kesalahan menurut mereka. Mereka tidak pun bertindak mau keluar parti, apalagi mau mengkhianati parti. Mereka hanya maukan peruntukan kerajaan yang tidak diperoleh kerana tindakan pemimpin Perikatan Nasional itu sendiri yang dengan tanda petik seperti yang dikata oleh para penganalisis politik sebagai angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin PN yang masih lagi angkuh, sombong, tak mahu berunding dengan baik-baik dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan itu. Dulu waktu Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan menjadi pembangkang, mudah saja mereka buat MOU. Tidak susah. Hanya menandatangani MOU, pakatan, persetujuan bahawa tidak akan mengganggu kestabilan kerajaan, maka semua pembangkang mendapat peruntukan pada waktu itu. Perdana Menteri ialah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sekarang ini Perikatan Nasional masih lagi main tarik tali. Seakan-akan mahu tidak mahu. Apa tujuannya? Mereka mungkin masih lagi terfikir mahu merampas kerajaan ini, menumbangkan kerajaan ini bukan melalui peti undi. Itu sebabnya ada sebab ahli parlimen ini mau peruntukan secara individu. Kerana nak tunggu daripada pimpinan Perikatan Nasional untuk menghilangkan ego sombong mereka untuk dapat peruntukan, itu mungkin ditunggu sampai kiamat. Jadi yang menjadi mangsa, yang menjadi kerugian ialah para pengundi di kawasan parlimen tersebut. Itulah mungkinnya sebabnya ahli-ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim ini tidak lagi memikirkan risiko diri sendiri. Mereka memikirkan tentang para pengundi di tempat mereka, yaitu peruntukan kerajaan. Jadi, dengan pengakuan ini kami tidak keluar Bersatu, maka secara otomatiknya mereka sebenarnya tidak melanggar mana-mana akta anti lompat parti. Karena dalam akta anti lompat parti berlaku sedikit kelompangan, khususnya tentang sokongan. Mereka mungkin boleh menyokong, tapi tidak keluar parti, tidak melanggar peraturan parti. Ditambah lagi pada waktu itu, perlembagaan Parti Bersatu tidak menyebut apa-apa tentang sokongan kepada Anwar Ibrahim ataupun kerajaan ataupun memberikan sokongan secara berlawanan arus dengan kepimpinan Parti Bersatu. Jadi itu sebabnya mungkin ini akan menyebabkan pengakuan seperti ini yang mudah ini menyebabkan Speaker Dewan Rakyat tidak akan mengisytiharkan kekosongan kerusi tersebut
kerana ada kelompangan dalam Undang-Undang Akta Anti Lompat Parti dan masalah perlembagaan parti bersatu sendiri sebelum dipindah baru-baru ini. Ahli Parlimen Gua Musang Azizi Abu Naim berkata, 7 wakil rakyat bersatu yang gagal menandatangani ikrar setiap parti sebelum tarikh akhir 31 Mei yang ditetapkan sedang menunggu jawapan kepada pertanyaan mereka mengenai kesahihan notis yang diberikan kepada mereka. Azizi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri berkata bahawa dia bercakap bagi pihak kumpulan itu dan menjelaskan notis itu, tetapi tidak meminta parti menjelaskan notis itu, tetapi tidak menerima jawapan. Azizi berkata, kumpulan itu telah meminta penjelasan mengenai komposisi jawatan kuasa khas yang meneliti respon mereka. Selain daripada itu, Adun Selat Klang juga telah mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Dalam teks ringkas kepada Malaysia Kini, Suhaili berkata, saya tidak membalas surat mereka kerana saya tidak perlu membalas, kata beliau lagi. Selain daripada itu, mereka juga memaklumkan bahawa kami tidak pernah bertukar parti. Pada 19 Mei, dia berkata dia tidak akan menjawab kerana saya tidak keluar parti. Apa yang kami mahu ialah peruntukan daripada kerajaan untuk kawasan kami. Kami tidak pernah bertukar parti. Kami hanya menyokong kerajaan semasa. Bagaimana ini salah? Soalnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang amat buruk dan mendukacitakan Parti Bersatu, Parti PAS, Gerakan dan Perikatan Nasional. Ada yang kata Parti Perikatan Nasional sudah mula kehilangan taringnya, sudah kehilangan gelombangnya, dan mula tidak diterima oleh pengundi kerana kegagalan Perikatan Nasional menjadi pembangkang yang berkualiti dan pembangkang yang mempunyai semak imbang yang kuat. Ada juga yang kata pembangkang Perikatan Nasional hanya suka memainkan isu tetapi langsung tidak mempunyai idea bagaimana untuk memajukan Malaysia. Hanya menggunakan isu-isu tertentu untuk menarik para pengundi dan menggunakan isu populis semata-mata. Mereka sebenarnya kurang idea, kata para penganalisis politik dan pengikut bebas politik bebas. Hari ini sekali lagi tamparan yang berbisa dikatakan melalui laporan ini. Harapan Daily, pengaruh Pakatan Harapan, 3 penggal di Sungai Bakap, peluang cerah untuk merampas kerusi Perikatan Nasional. Kalau ini benar-benar berlaku, maka Perikatan Nasional akan bakal kehilangan satu lagi kerusi. Saudara, pengaruh Pakatan Harapan selama 3 penggal di Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap diyakini Pakatan Harapan bakal memberi peluang cerah untuk calon kerajaan perpaduan merampas kembali kerusi yang ditawan Perikatan Nasional PN. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah berkata, pengaruh itu sudah cukup untuk dinilai penduduk yang merasai manfaat pentadbiran PH berbanding pentadbiran Perikatan Nasional yang dikata sebagai hanya suam-suam kuku. Beliau juga menyatakan keyakinan momentum kemenangan PH yang bermula dari beberapa pilihan raya kecil sehingga Kuala Kubu Baharu dapat dikekalkan akan dibawa ke Sungai Bakap. Lebih-lebih lagi sekarang kita dapat melihat keserasian komponen dalam kerajaan perpaduan semakin utuh dan mantap.
Bukti yang terkini ialah penyelesaian tentang calon pilihan raya di Sungai Bakap selesaikan dengan begitu aman dan mudah tanpa ada apa-apa isu. Walaupun UMNO pada asalnya mau meletakkan calon, tetapi akhirnya keputusan sudah diumumkan bahwa calon PKR mewakili calon perpaduan yang akan diletakkan di sana. Dengan dilihat betapa konsisten serasinya persefahaman ini, maka tidaklah mustahil apa yang dikatakan dalam laporan ini, bahwa Pakatan Harapan mempunyai peluang lebih cerah untuk menang di Sungai Bakap. Potensi untuk Pakatan Harapan merampas kembali kerusi itu memang sangat cerah, sangat tinggi. Malah kerusi itu akan menjadi permulaan untuk memecahkan gelombang Perikatan Nasional pada PRU lepas. Saya juga percaya Sungai Bakap dapat memecahkan gelombang PN tersebut berdasarkan kepada pencapaian yang kita capai sepanjang menjadi kerajaan, katanya dalam sidang media selepas mengadakan sesi libat urus bersama jawatan kuasa pimpinan sayap dan kawasan amanah Kedah. Mengakui PH terpaksa berdepan gelombang PN pada pilihan raya negeri PRN lepas, Mujahid bagaimanapun berkata, pengundi di Pulau Pinang kini sudah mulai celik. Lebih-lebih lagi negeri itu ditakbir PH sejak 2008. Sebelum ini, selama 3 penggal, Sungai Bakap diwakili pemimpin PKR. Sebelum itu UMNO. Bermakna pengaruh itu sudah cukup untuk dinilai penduduk. Pulau Pinang pula ditabir Pakatan Harapan sejak tahun 2008. Sudah tentu banyak faedah diperoleh pengundi di situ. Cuma apa yang berlaku dalam PRU dan PRN lepas, kita berdepan gelombang PN. Sehingga banyak kerusi tewas, termasuk di Kubu Kuat seberang Jaya. Bukan sahaja berlaku di utara, malah selatan juga alami gelombang yang sama, jelas beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Hanayo tampil bersuara. Terjawab akhirnya kenapa lama mendiamkan diri. Ramai juga penganalisis politik, pengikut politik di Malaysia yang mula mempersoalkan, meragui, dan menunggu jawapan Hanayo. Ramai yang cuba mengecam beliau kenapa seperti melarikan diri dan menyembunyikan diri. Rupa-rupanya, ini sebabnya kenapa Hanayo lama mendiamkan diri. Selepas hampir seminggu berdiam diri, Menteri Belia dan Sukan Hanayo akhirnya tampil bersuara mengenai isu yang melanda beliau dan suami. Selepas syarikat suaminya dilibatkan dalam projek pengangkutan di Selangor. Hana dalam satu hantaran di Instagram berkata, beliau mengalu-alukan siasatan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkenan pemberian kontrak projek rintis Demand Responsive Transit DRT kepada Asia Mobility Teknologi Sdn Berhad, yaitu syarikat milik suaminya. Dalam hantaran itu, Hanayo, beliau menantikan untuk melihat kebenaran isu tersebut. Kata Hanayo, saya mengalu-alukan siasatan SPRM mengenai projek DRT Selangor. Sekarang siasatan telah bermula. Saya mahu melihat kebenaran daripada siasatan ini. Malaysia berhak untuk tiada yang kurang, katanya. Atas sebab itu, katanya, adalah tidak wajar untuk beliau
mengulas perkara itu kerana ia boleh ditafsirkan sebagai mengganggu siasatan yang sedang dijalankan. Sebenarnya, atas sebab inilah saya tidak berkata apa-apa lebih awal kerana pada pandangan saya, cara terbaik untuk menangani isu tersebut adalah dengan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasatnya, kata Hanaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menghubungi saya dan solidariti untuk saya, kata Hanayo lagi. Terdahulu, Kerajaan Selangor menjelaskan pihaknya tidak pernah memberikan kontrak berkait projek DRT kepada satu syarikat sahaja. Sebaliknya, Exco Selangor, Eng Zihan berkata, kerajaan telah melantik 2 syarikat untuk proses pembuktian konsep POC untuk dilaksanakan selama 9 bulan terlebih dahulu. Syarikat tersebut adalah Asia Mobility Sdn Bhd dan Badan Bus Coach Sdn Bhd. Jelas proses penglibatan kedua syarikat yang menyertai proof of concept dibuat secara proses request for proposal dan bukan rundingan terus seperti yang didakwa segelintir pihak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini pengumuman terkini daripada Anwar Ibrahim yang paling menggemparkan kita. Anwar Ibrahim kata, jadikan Malaysia negara madani berjiwa Islam. Perdana Menteri menyeru rakyat untuk bersama-sama menjadikan Malaysia sebuah negara madani yang berpaksikan kepada kekuatan, semangat dan berjiwa Islam. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara juga harus dicapai dan dipacu, bukan sekadar meneroka penemuan baharu, tetapi juga perlu berakarkan kepada kekuatan akidah dan akhlak Islam. Dan sebagai tanggungjawab kita bersama, marilah hidupkan dengan menambah keikhlasan al-amal lillahi ta'ala. Dan dalam masa sama membawa roh ini dalam kehidupan seharian di negara kita, katanya di hadapan kira-kira 50,000 hadirin. Anwar berkata demikian dalam ucapan ringkas pada program Darul Asian berselawat bersempena dengan Festival Turut Islami FTI Selangor di perkerangan Stadium Shah Alam malam tadi. Turut hadir pada program FTI itu ialah Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan bekas Mufti Agung Mesir Profesor Dr. Ali Jumah. Dalam masa sama, Perdana Menteri berkata, rakyat dituntut untuk kembali menjiwai dan mengamalkan roh Islam dalam apa jua keadaan dan tempat. Anwar berkata, usaha itu harus terpancar daripada hati nurani yang ikhlas sama ada di rumah, sekolah, pejabat atau ketika menjalankan tugas di kementerian atau selaku pegawai kerajaan. Selain itu, Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada Amiruddin dan Kerajaan Selangor atas inisiatif menganjurkan program Darul Asian berselawat sekaligus menyemarakkan tekad umat Islam untuk menghayati dan memuliakan Nabi Muhammad. Saudara-saudara sekalian, ini satu peringatan yang sangat baik, hebat daripada Anwar Ibrahim.
Jadikan Malaysia negara madani berjiwa Islam, kata beliau. Dan yang lebih hebat dan lebih harus diingati ialah apabila Anwar Ibrahim mahu supaya rakyat kembali menjiwai dan mengamalkan roh Islam dalam apa jua keadaan dan tempat. Menariknya, Anwar berkata, usaha itu harus terpancar daripada hati nurani yang ikhlas, sama ada di rumah, sekolah, pejabat atau ketika menjalankan tugas di kementerian atau selaku pegawai kerajaan. Anwar juga turut mengingatkan supaya semua menyemarakkan tekad untuk menghayati dan memuliakan Nabi Muhammad. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nampaknya parti Bersatu kian tenat dan mungkin tiada harapan untuk mendapatkan semula 6 kerusi parlimen yang mau dikosongkan itu. Hari ini, seorang lagi pakar menyatakan bahawa sukar bagi Bersatu untuk mendapatkan pengisytiharan kekosongan kerusi. Pastinya ini satu tamparan yang sangat hebat, tamparan padu maut untuk Parti Bersatu. Jadi akhirnya Parti Bersatu terima tamparan padu maut. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dilihat sukar untuk menyatakan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN adalah kosong selepas 6 ahli parlimen dan seorang adun digugurkan keahlian kerana gagal memberi jawapan berkaitan surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti itu. Pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, ini kerana isu 6 ahli parlimen dan seorang adun itu membabitkan aspek perundangan dan teknikal yang tidak jelas. Saya fikir ia berkait dengan undang-undang sebab tidak jelas sekarang ini. Adakah ahli parlimen dan seorang adun itu gugur? Pertama, perkara 49 dalam kurungan E, Akta Anti Lompat Parti itu ada kelompangan dan tidak begitu jelas. Adakah otomatik dia boleh gugur keahliannya? Ini kerana pindaan yang dibuat oleh Bersatu itu agak lewat. Ada isu retrospektif di situ. Retrospektif ini ada kaitan dengan perlembagaan, di mana perlembagaan menetapkan sesuatu yang dikuatkuasakan pada masa itu tidak terpakai kepada backdated atau ketinggalan. Mereka, 6 ahli parlimen dan seorang adun ini, keluar sebelum perlembagaan Bersatu dipindah, katanya kepada Harian Metro hari ini. Mazlan turut mempersoalkan adakah perkara yang dilakukan Bersatu kepada 6 ahli parlimen dan seorang adun itu terpakai kerana pindaan perlembagaan parti itu dibuat selepas mereka menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, katanya, pengisytiharan kekosongan kerusi di parlimen adalah merupakan kuasa speaker. Adakah speaker akan mengisytiharkan kerusi itu kosong? Itu satu isu juga. Ini kerana speaker daripada legislatif, katanya. Mazlan berkata, sekiranya Bersatu mahu membawa isu 6 ahli parlimen dan seorang adun itu ke mahkamah, bagi membolehkan kekosongan kerusi dilakukan, ia akan membawa kepada masa perbicaraan yang lama. Katakanlah,
Mahkamah Tinggi putuskan mereka gugur selepas 1,5 tahun. Ya, ada proses di Mahkamah Rayuan pula. Mungkin memakan masa 8 bulan. Kemudian, Mahkamah Rayuan kata kosong pula dan ada satu lagi, Mahkamah Persekutuan. Perkara ini akan ambil masa beberapa tahun. Selepas 3 tahun usia parlimen, kalau betul gugur, dia tidak boleh ada pilihan raya. Bersatu tak akan dapat kerusi itu. Dan kerajaan persekutuan mungkin akan melantik 6 ahli parlimen itu menjadi penyelaras di kawasan itu. Di situ katanya. Saudara-saudara sekalian, penjelasan yang cukup jelas ini memberitahu kita bahwa susah atau sukar sebenarnya bersatu untuk mendapatkan pengisytiharan kekosongan kerusi itu. Jadi secara tidak langsung, bolehlah kata kerusi ini masih kekal selama-lamanya untuk mereka 6 orang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Satu lagi isu yang menarik hari ini tentang pembangkang salah guna isu kampung Sri Makmur demi rebut jawatan parti. Oh, rupa-rupanya ini sebabnya pembangkang menggunakan isu kampung Sri Makmur yang sedang hangat di Selangor. Rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Malang sekali. Berjuang bukan untuk rakyat, tapi rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Setiausaha politik Menteri Besar Selangor, Rahim Ahmad Kasdi, amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin pembangkang yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu kampung Sri Makmur Gombak demi merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti. Pandainya mencari isu, pandainya mencari ruang untuk nak dapat satu-satu jawatan. Hanya menggunakan isu ini untuk lebih populis, seakan-akan dialah hero dan pahlawan. Rupa-rupanya hanya menunggang. Tegasnya, tindakan tersebut sebagai tidak bermaruah dan seharusnya dihentikan serta-merta. Menurutnya, Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali kini sedang bergelut merebut jawatan dalam pemilihan parti yang akan berlangsung tidak lama lagi. Selaku Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia dan Dewan Negeri Selangor, Yang Berhormat Hamzah Zainuddin dan Yang Berhormat Azmin Ali, yang merupakan dua watak yang sentiasa diragui rakyat, seeloknya lebih bertanggung jawab dalam hal melibatkan rakyat. Sebaliknya, mereka serta YB Hilman Idham yang terikut dengan tindak tanduk kedua-dua idola politiknya sanggup melangkaui batas sehingga menyalahgunakan kitab suci Al-Quran sebagai bahan politik di kampung Sri Makmur, katanya menerusi satu kenyataan. Beliau menjelaskan, perkara berkaitan kampung Sri Makmur bermula sejak tahun 2006 apabila kerajaan negeri ketika itu telah menawarkan rumah kepada penduduk setinggan yang menduduki tanah milik kerajaan. Katanya, tawaran dibuat berdasarkan bancian penduduk setinggan asal yang dilaksanakan pada tahun 2006 oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS bersama pejabat daerah dan Tanah Gombak PDTG. Sebahagian besar penduduk telah menerima tawaran kerajaan negeri untuk pindah ke rumah kos rendah di Selayang Mulia
Manakala sekumpulan lagi menolak tawaran ini dan memohon pampasan. Kemudian MPS pada bulan Julai 2006 telah menjalankan operasi perobohan bagi unit-unit rumah yang telah dikosongkan. Pada tahun 2016, susulan kepada keputusan untuk membangunkan kawasan itu, pejabat daerah dan Tanah Gombak telah menjalankan satu lagi proses bancian untuk mengenal pasti penduduk setinggan asal yang menduduki kawasan itu sejak tahun 2006 dan sebelumnya. Namun, penduduk setinggan Kampung Sri Makmur dibiarkan dalam keadaan tidak tentu akibat Menteri Besar pada tahun 2016 yang tidak dapat mencari solusi pada isu ini. Malah, YB Hilman Idham merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar pada detik itu, katanya. Menjadi persoalan, siapa Menteri Besar tersebut pada tahun 2016? Anda tahu? Tanya diri sendiri, Anda tahu jawabannya. Rahim menjelaskan, semasa pentadbiran baharu mengambil alih pada tahun 2018, Kerajaan negeri memutuskan bahawa kawasan itu harus dibangunkan secara tersusun dan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS telah mengambil langkah dengan menjual tanah ini kepada Rex Point Resources Sdn Bhd pada September 2020. Pada masa yang sama, kerajaan negeri berikhtiar bahawa penduduk asal setinggan Kampung Sri Makmur harus menikmati peluang memiliki rumah sendiri selepas menetap dalam keadaan setinggan untuk tempoh yang lama. Oleh yang demikian, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah mengarahkan supaya Majlis Perbandaran Selayang, pejabat daerah dan Tanah Gombak serta PKNS menyemak semula senarai bancian tahun 2006 dan 2016 dan mengesahkan senarai ini supaya dapat mengenal pasti penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur agar dapat mengelakkan mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas proses ini. Ini yang menjadi asas yang membolehkan kerajaan negeri untuk menawarkan pembelian rumah Selangorku Sri Temenggung berkeluasan 750 kaki persegi dengan subsidi sebanyak RM65,000 setiap keluarga serta bayaran untuk pemindahan rumah sebanyak RM1,000 oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang tersenarai dalam proses bancian tahun 2006 dan 2016 serta disahkan oleh pejabat daerah dan Tanah Gombak, ujarnya. Seterusnya, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS telah mengeluarkan surat tawaran rumah Selangorku pada 21 Mei 2024 dan tawaran ini diedarkan oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang disahkan. Rahim menambah bahawa syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh pejabat daerah dan Tanah Gombak adalah keluarga setinggan yang dapat mengemukakan sebarang bukti dokumen bahawa mereka telah menetap di Kampung Sri Makmur sejak sebelum tahun 2006 dan terlibat dalam kedua-dua proses bancian tahun 2006 dan 2016. Malangnya, terdapat juga mereka yang telah meninggalkan kawasan itu tetapi kini menuntut supaya diberikan pampasan yang sama seperti mereka yang merupakan penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur. Selaku setiausaha politik, saya diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar supaya bahawa sepanjang proses ini berjalan, kita harus membela penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur
Meskipun kita mengakui bahawa memindah dari perkampungan asal ke perumahan baharu bukannya suatu proses yang mudah. Waima demikian, penyelesaian yang dicapai adalah bukti kerajaan negeri melaksanakan proses ini dengan amat cermat supaya sekurang-kurangnya penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur akan mempunyai hak kepada rumah yang dimiliki sendiri dengan harga subsidi yang tidak diperoleh komuniti lain, katanya. Dalam masa sama, Rahim turut menafikan dakwaan bahawa puluhan naskah-naskah kitab suci Al-Quran dimusnahkan dalam proses pengosongan Kampung Sri Makmur merupakan satu fitnah keji terhadap penjawat awam dan pegawai keselamatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu ini semata-mata sebagai gelanggang kempen yang ingin merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti yang akhirnya tidak akan membawa manfaat kepada rakyat tambahnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.